Hari ini aku nak share kepada korang tentang peralatan asas untuk menjadi seorang wedding photographer. Hello guys, welcome back to my channel. Nama aku Azrul. Kepada yang masih lagi setia kat channel ni, thank you so much. So, kepada yang masih lagi baru, please do subscribe. So, sebagaimana yang korang tengok dekat depan mata aku ni, so hari ni aku akan share kepada korang yang mana satu yang orang kata asas lah untuk menjadi seorang fotografer kan. Okay, yang pertama adalah bahagian yang dekat ni, kat tangan aku ni. So, apa yang korang perlu ada adalah kamera. So kamera ni dia ada sekarang, zaman sekarang ni memang ada banyak jenis, iaitu kamera DSLR ataupun jenis mirrorless. So, tak kisah kamera yang macam mana, yang penting korang kena ada kamera yang macam yang agak pro lah kan, boleh dikatakan macam tu. So, dalam kamera pula dia ada beberapa jenis model lah. Jenis model yang crop ataupun full frame. So, sebagai contoh yang aku tengah pakai ni adalah jenis Nikon. So, which is Nikon D600 yang full frame. So, apakah beza full frame dengan crop ni? So, itu adalah dia punya sensor sahaja. So, tak semestinya kalau korang nak jadi seorang fotografer, korang kena pakai Nikon. So, ada je yang fotografer lain dia menggunakan kamera Sony, Canon, Fuji, Hasselblad, ataupun mungkin yang nama yang pelik-pelik kan, macam Pentax. So, banyak jenis ataupun model kamera yang korang boleh guna mengikut kemampuan korang lah. Selain daripada kamera ni, yang paling penting juga adalah lens. Lens ni kalau ikutkan yang paling basic untuk korang gunakan adalah jenis kit lens. So, sebagai contoh yang aku tengah pegang ni adalah kit lens 24-70mm. So, the whole day aku boleh gunakan kit lens sahaja. Sebabnya dalam kit lens ni dia boleh guna untuk wide dan tele. Sebagai contoh, bila aku guna untuk group foto, aku akan pakai 24mm. Dan kalau untuk portrait, mungkin aku shoot untuk pengantin dekat pelamin, aku akan pakai 70mm. So, sebaiknya kalau korang masih lagi baru, tak tahu orang kata apa pasal lens, so aku nasihatkan kepada korang atau recommend kepada korang hanya guna kit lens. So, sekarang ni ada banyak dah model dekat market, korang boleh je beli mengikut kemampuan korang. Yang penting bagi aku, menggunakan kit lens adalah yang lebih baik lah daripada korang menggunakan prime lens. So, apa maksud prime lens ni? Prime lens ni sebagai contoh lens yang tak boleh zoom. So, macam 50mm ataupun 85mm sahaja. So, dia tak boleh zoom, hanya fix. So, sebagai contoh yang aku pegang ni memang boleh zoom. So, bila korang pakai kit lens, bagi korang memudahkan kerja, which is korang nak guna untuk wide ke, ataupun portrait ke, ataupun tele. So, bagi aku kit lens sudah memadai lah. So, item yang ketiga yang paling penting juga adalah speed light. So, speed light ni kalau korang tengok, so aku memakai jenis Godox, Godox TT600, which is bagi aku Godox flash ni dia adalah yang paling yang aku pakai ni adalah yang paling basic, which is dia bukan TTL. So, TTL ni apa maksud? Dia macam ikut kita punya lens lah. So, yang ni hanya manual punya setting. So, every time kalau aku nak guna, aku kena manual adjust dia punya power. Bagi korang, kalau korang rasa macam budget tak berapa nak cukup kan, so korang boleh je menggunakan flash model Yongnuo ataupun jenis yang Nikon punya Nissin, ataupun senang cerita ada banyak lah di dalam market sekarang ni yang jenis model flash. So, tak semestinya mengikut macam aku menggunakan Godox, tetapi atas pilihan korang. Yang penting flash ni dia function dia adalah mengeluarkan cahaya, which is cahaya tu boleh menerangkan gambar korang. So, waktu sebagai contoh lah, kalau korang shoot dekat kawasan yang gelap waktu malam, ataupun senang cerita di dalam rumah yang cahaya yang agak susah sikit lah nak dapat kan, cahaya lampu daripada lampu rumah tu tak mencukupi. So, that's why perlunya ada flash ni untuk menambah cahaya di dalam gambar korang. So, bagi aku speed light ni memang agak penting lah untuk korang yang masih lagi baru, atau boleh dikatakan peralatan asas ataupun wajib untuk menjadi seorang fotografer wedding. So, tak dilupakan juga kalau korang menggunakan speed light ni, so korang kena ada bateri. So, kalau untuk flash ni aku menggunakan bateri AA. So, menggunakan 4 biji bateri AA.
So untuk yang bateri ni aku recommend kepada korang menggunakan rechargeable bateri, sebab bila guna rechargeable bateri korang boleh charge setiap kali dia habis. So ada juga fotografer yang lain menggunakan bateri yang daripada Tesco ataupun IKEA. So ada banyak lagi model-model bateri yang korang boleh guna. So macam aku lebih suka yang rechargeable sebab aku tak ada masa untuk pergi beli bateri tu dekat Tesco ke apa. So that's why aku guna rechargeable. Bila habis aku just charge saja. So kalau korang tengok dekat sini, so aku ada dekat sini 3. So kenapa aku ada banyak sangat bateri ni? Sebabnya biasanya kalau aku shoot event, event tu satu bateri ni bagi aku macam aku tak cukup lah, sebab aku lebih sukakan guna lighting. So biasanya aku akan buat macam full power, so bateri ni akan cepat habis. So that's why bila aku ada backup bateri, aku dah tak risaulah pasal penggunaan flash. So kalau korang sebaiknya korang standby lah, at least ada 2 set bateri untuk korang. So item yang lain juga adalah, yang paling penting adalah bateri kamera. So kalau korang tengok kat sini, aku ada 3 biji bateri kamera. Bateri kamera bukan hanya jenis macam ni. So kalau ikutkan dia ada banyak lagi jenis model yang lain. Untuk yang aku pakai ni adalah jenis Veloso, bukan original, okay. So untuk Veloso punya brand ni bagi aku dah pakai dalam 2-3 tahun juga. Memang so far tak ada masalah. Berbanding dengan original tu, dengan harga yang lagi mahal kan. Sebenarnya bergantung kepada korang punya bajet lah, costing macam mana. Macam aku tak adalah costing aku agak tinggi. So that's why aku just menggunakan brand third party. So untuk third party Veloso ni bagi aku agak okay lah, not bad lah. So aku akan standby kan 3 biji bateri ni untuk aku punya shoot wedding lah. So untuk biasanya kalau aku shoot nikah dan sanding satu hari, aku biasanya akan pakai sampai 2 biji bateri saja. So bateri yang ketiga ni sekiranya waktu panas, biasanya aku akan cuaca panas kan, waktu event tu aku akan pakai sampai 3 bateri. Sebabnya bila kamera kita panas, bateri cepat drain. So sebagai contoh, kalau korang yang masih lagi baru nak start ataupun korang dah menjadi solo photographer, and then make sure bateri kamera, bateri flash cukup. Kalau tak cukup, memang tak sempat masa untuk korang nak charge bateri korang tu. Dan item yang paling penting sebenarnya adalah memory card. Okay, so kamera aku menggunakan SD card. So dekat sini aku dah memang standby agak banyak lah memory card. So kalau dalam ni memang ada 1, 2, okay, ada 6 keping memory card. So, memory card yang paling besar adalah aku pakai 64GB. So kalau ikutkan ni yang agak paling besar lah, bukan paling besar, tapi ada lagi yang lagi besar, sebagai contoh 128. Tapi aku akan pakai sampai 64GB ni, dan dia punya speed sampai 150 megabyte per second. So which is dia ni adalah kelajuan yang agak tinggi. Bagi korang yang macam baru nak mula, tak semestinya korang terus pakai 64GB ni. So korang boleh je start dengan 8GB ataupun 16GB. Okay, kenapa aku pakai yang memory card yang storage yang besar? Sebabnya aku akan shoot RAW. So bagi korang kalau masih lagi tak tahu apa itu RAW ke apa semua, korang boleh tengok je video-video yang lama aku dah share kenapa dan apakah format RAW dan JPEG tu apa semua. So guys, dengan peralatan yang aku dah beritahu pada korang ni, korang dah sebenarnya dah boleh start untuk menjadi seorang wedding photographer. So untuk menjadikan wedding photographer, ini adalah peralatan asas. Kenapa aku share kepada korang tentang peralatan asas ni? Sebab ramai yang DM aku sebab tanya saya baru nak start, dan peralatan apa yang paling penting apa semua. So aku dah beritahu kepada korang, yang paling penting ada kamera, lens which is kit lens lah aku recommend, and then speed light, and then battery kamera. So battery, speed light, dan juga yang paling penting adalah memory card. So memory card ni ada macam-macam jenis mengikut model kamera korang. Ada yang menggunakan SD card, CF card. So bergantung. So dengan adanya item-item ni, korang dah boleh start menjadi seorang fotografer wedding. Tetapi nasihat aku kepada korang, kalau korang nak start menjadi fotografer wedding, korang mestilah mahir dengan peralatan-peralatan yang ada ni. Tak semestinya korang dah ada kamera and then lens, speed light, memory apa semua yang aku dah beritahu ni,
korang dah boleh start terus buat wedding punya job. So aku nasihatkan kepada korang pergi ikut dulu fotografer yang dah biasa shoot wedding, and then korang tengok dekat situ dan belajar dan mahirkan skill korang untuk dapatkan gambar yang korang rasa yang customer nak lah. Maksud aku, at least tak adalah bila korang nak pergi tu korang akan ada masalah, which is korang nak setting kamera, korang nak setting speed light dan macam mana lagi. So make sure sebelum korang pergi shoot wedding, and then korang kena biasakan dulu diri korang dengan ilmu ke, dengan skill dan yang pasal tentative dan macam-macam lagi. Make sure korang kena confident dan adalah keyakinan untuk korang shoot wedding nanti. So janganlah terus pergi, orang kata apa, terjah je buat job, and then aku for sure kepada korang memang korang akan kena kecam nanti. So itu saja yang aku nak share, and then aku Azrul daripada Kesan Saya. Kita jumpa di next video. Bye.